Okay, Assalamualaikum dan hai. Macam biasa, episod Kaki Wayang hari ni kita orang akan review cerita Gadis Jolobu. Okay, kita ada Abang Romi dan juga Kai. Okay, kita start dengan Abang Romi dulu. Gadis Jolobu ni, macam mana cerita dia? Saya bagi kata dua short and sharp komedi. Relax, tenang, menghiburkan. Kalau Kai macam mana Kai? Pembukaan. Saya bagi satu. Janganlah. Mediocre. Aku nak bagi satu lah. Okay. Tu dia boleh bagi okay. Kita explain kenapa Abang Romi kasi perkataan-perkataan tadi tu. Kenapa Abang Romi cakap macam tu? Kenapa? Pertama dia gunakan satu konsep komedi, yang mana kita tahu setengah-setengah penonton dekat Malaysia ni dia tak suka jenis berfikir. Dia tak suka jenis yang stres. Sebab satunya mungkin ada golongan yang tempat kerja dah stres, kat situ pun stres. So dia nak cari satu benda yang untuk dia nak hilangkan tension pada hari tu. Inilah cerita dia. Dan komedi yang disampaikan dalam ni adalah komedi ringan yang saya rasa boleh diterima oleh masyarakat. Tambah lagi ada dua gabungan, Joey dan juga K. Rahman, yang semua rakyat Malaysia dah nampak diorang ni dipentas. Kai kenapa mediocre pula? Sebab dia ada benda yang kita boleh puji dan benda yang bukan tak boleh puji, cuma dia macam kurang. Ada a few benda yang bagi saya boleh ditambah baik. Macam aku kalau okay, sebab dia macam umum, macam biasa je. Macam dia storyline dia aku rasa macam ringan lah. Dia macam kalau orang kira masuk tu tak perlu nak tak fikir, tak cerita berat kan. Tak ada. Dia macam popcorn movie, macam lepak-lepak makan popcorn, tengok movie macam keluar tu lah. Lepas tu lupa. Keluar macam tu lah. Bagi aku macam tu lah. Kenapa aku cakap cerita ni hanya sekadar mediocre? Okay, kita pergi benda yang baik lah. Looks dia. Cerita ni memang kita nampak sangat cantik. Shot dia, slow motion dia semua. Walaupun benda tu capture dalam kebun getah pun, tapi kita nampak benda tu sangat-sangat cantik. Okay, dia punya komedi ada yang okay, 40% okay, 60% bagi saya tak okay. Premis cerita ni santai. Orang masuk dalam panggung hanya untuk menghilangkan stres. And then seterusnya ada watak-watak yang dalam cerita ni dia tidak adalah bagus, cuma kita nampak yang macam dia melakonkan watak. Sebab cerita ni cerita komedi. Jadi bila dia melakonkan watak tu kita terhibur. Dan benda tu boleh dipuji lah. Antara contohnya Datuk Hatan lah. Kalau Hatan, Joey dengan lain tu macam mana? Joey ni dengan K. Rahman ni kita dah tahu. Sebelum masuk panggung pun kita dah tahu dia orang ni memang akan buat kita gelak pun. Satu benda lagi yang saya nak puji iaitu karakter design kepada watak Joey ni. Selalunya kita akan nampak orang yang gagap, orang yang mungkin pekak. Dalam watak Joey ni dia mempunyai satu pelat yang unik, iaitu dia bukan pelat lah, dia suka menambah S di setiap seujung perkataan. Contohnya nak pergi manas. Dan benda ni saya ada kawan-kawan lah, industri walaupun tak banyak tapi ada lah kan. Dia orang ni bila dia orang balik dari shooting dia orang suka menambah. Contohnya dia orang cakap nak lens 50, dia orang cakap nak lens 50. Saya tak tahu sama ada 50 plus. Dia orang kan tambah di kalangan kru ni dia orang suka menambah perkataan S di belakang. Okey, kenapa saya cakap mediocre lagi sekali? Ni last point saya, accident event. Point apa plot. Okey, dia orang wujudkan satu bukanlah villain, macam antagonis lah, iaitu ada gangster kampung dalam cerita ni. Tapi dia macam tak ada point dan tak ada arah tuju. Apa yang saya nak komen pasal karakter adalah, pertama saya tak berapa suka lawak yang dibawa oleh Joey Daud sebab dia nampak try hard untuk nak bersaing dengan pelawak lain. Tapi itu adalah Joey Daud. Sebab setiap pelawak ada identiti masing-masing. Yes, betul. So Joey Daud dah set dia punya identiti dia. Pertama sekali kalau kita ingat dia gelak. Ada. Gelak dia. Dan kali ni dia buat benda baru, dia tambah S. Dia tambah huruf di belakang dia. Kalau dalam satu filem yang lain, satu cerita yang lain, arahan arwah Mamat Khalid, dia tambah M ataupun G di belakang dia tu. Okay, so saya tahu untuk kita nak bersaing dalam pentas lawak mungkin kita kena create satu benda kan. Perubahan tu membuatkan dia punya peminat akan terbahagi pada dua. Ada peminat yang suka dan ada peminat yang tak suka. So kalau dia main macam biasa, peminat tu akan suka. Dia perlu kurangkan lah, jangan
melampaui sangat lah dari segi benda tu kan. Tapi dia sangat komedi lah yang kita cakap dalam ni. Okay, kalau Abang K. Rahman, kita tahu dia memang very versatile. So dia nak bawa watak apa boleh, bagi apa pun dekat dia. Betul, setuju. Okay, bagi apa pun dia menjadi. Dia bawa lawak jadi, serius jadi, gangster jadi, baik jadi, semua dia boleh. So kita tahu Abang K. Rahman macam mana bawa dia. Dan dia seorang yang memegang karakter tu, the whole karakter tu dari mula sampai habis lah. Okay, untuk Dato' Atan pula, Dato' Atan ni kita kenal Dato' Atan ni adalah penyanyi dan dia bukan seorang pelakon. Walaupun ada pernah lah Dato' Atan dalam production sebagai pelakon, tapi itu hanya sambilan dia lah, sambilan. Cuma yang relate-nya Dato' Atan dalam ni adalah pasal Negeri Sembilan dengan nyanyian lagu Gadis Jolobu tu. Okay, so jadi sebenarnya dialek Negeri Sembilan tu sendiri dia sudah membawa satu benda yang lawak untuk orang, benda yang unik untuk orang tengok kan. Okay, lepas tu penampilan 3 gadis Jolobu ni. Jolobu ni nama tempat. So ada 3 gadis kat sini, masing-masing baru. So saya rasa walaupun dia tak mencapai par lagi sebagai pelakon yang hebat, tapi saya rasa dia bolehlah bawa cerita ni, sebab cerita ni di dalam konsep yang ringan. Kalau dalam konsep yang berat, mungkin berat untuk dia nak bawa lah. Okay. Dan yang saya paling nak cakap pada director dia adalah apabila scene kita bercakap dengan orang pekak, iaitu Wak Leman kan. Wak Leman dalam tu pekak kan, Wak Leman. So saya minta semua yang kalau nak bawa karakter pekak ni nanti, dia jangan buat pekak tau. Dia macam seolah-olah kita mengulang balik ayat di belakang dia. Orang pekak bukan macam tu. Betul. Apa khabar bang? Tapi dia dengar perkataan lain. Tak, dia terus jawab, belum lagi. Belum apa, dia fit. So ni jawab, bang, orang belum bang lagi. Oh, tapi yang soalan kedua kau dengar pula, belum apa, bang? Yang ni tanya kan, belum apa, dia dengar pula untuk dia jawab bang. Faham tak? So maksudnya karakter pekak tu kita kena tukar dah. So lawak yang pick up daripada belakang tu kita dah selalu dengar dah daripada dulu kan. So jadi benda tu kadang-kadang dia tak sinkronis dengan yang lain-lain lah. Sebab boleh kata Joy bawa benda baru, kalau dia tambah S tu masing-masing bawa benda baru. So yang pekak ni bawa benda lama. Penerimaan jokes 18+. Bagi aku cerita ni macam dia umum kan, tayangan umum kan untuk semua ni kan. Tapi macam if we put like lawak-lawak macam tu kan, sangat tak sesuai untuk budak-budak lah. Macam let's say kalau ada satu keluarga yang betul-betul fully Negeri Sembilan yang betul-betul nak tengok kan, let's say lah, lepas tu dia bawa anak kecil dia, lepas tu ada lawak-lawak macam tu, macam tak sesuai lah bagi saya dalam cerita-cerita macam ni. Ya, kita sebenarnya apabila kita membuat satu filem tu, pertama kita nak cakap dari segi konsep ilmiah dan juga dakwah dia lah. Walaupun direction dia oleh pengarah berbangsa Cina, tapi executive producer dia semua adalah bahasa Melayu dan pelakon dia adalah Melayu di dalam tu kan. Okey, lawak-lawak yang double meaning lah. Okey, double meaning sepatutnya tak boleh. Kalau kita tengok ada beberapa benda yang membentukkan wanita. Betul. Saya rasa mungkin benda ni dijadikan lawak, so mereka merasakan itu lawak. Tapi sebenarnya tidak pun pada mereka yang sensitif. Ya betul. Walaupun penonton, kadang-kadang ada penonton suka kan, tapi pada sensitif macam yang trauma dengan dengan benda tu, yes. So dia takkan jadi. Ada satu lagi kita panggil satu lawak kotor lah, lawak kotor. Benda ni pun saya rasa benda ni tak patut ada lah dalam ni. Contoh masa scene Dato' Atan tengah makan, lepas tu Joy naik motor pun yang main break tu, Joy Daud Dato' Atan tengah makan, Joy Daud pergi ke jamban. Dialog dia, yang ni tengah makan, yang ni tengah buang air besar. Saya cakap perkataan berak kan. Saya kata tu, saya cakap dia punya tu tai tu panjang lah apa kan. So macam tak senonoh lah kira. Kalau dalam trailer pun ada satu yang air tersembur tu kan. So rasa macam agak ni sikit lah. Tapi mungkin ini adalah penyampaian lawak yang digarap oleh pengarah dia. So mungkin ini. So saya rasa dalam panggung pun ada juga yang gelak dengan lawak-lawak ni. So maksudnya sampailah. Mungkin untuk certain golongan tu sampai. Tapi kalau saya, walaupun di Kaki Wayang kita ambil dari sudut positif, untuk bab-bab yang benda macam ni kita perlu kita baiki lah. Betul kan? Sebab kita, bagi saya satu lagi, kita portray benda ni dekat orang. So macam
takut orang jadi satu contoh pula, jadi tak elok dekat orang-orang kita. Lawak-lawak yang double meaning ni dalam cerita ni memang 60% lah, 60%. Dan saya tak setuju lah. Sebab dalam trailer ni kita tak nampak sangat dia ke arah tu. Jadi mungkin family bawa anak-anak. Family bawa anak-anak pergi tengok cerita ni. Dan mungkin ibu bapa tu akan berasa malu. Mungkin dia dah bawa anak-anak yang mungkin dah boleh berfikir kan. Nanti anak dia tanya, bentuk tu apa ayah kan? Contoh kan. Nanti mungkin ayah dia akan rasa sedikit malu nak explainkan dekat anak dia benda tu kan. Jadi saya tak setuju sangat lah. Mungkin benda ni kekurangan dan boleh diperbaiki untuk next lah. Ya, macam sebenarnya apa yang kita nak cakap pada sana, pertama bukan kita nak condemn untuk scene-scene yang ini. Nanti orang boleh jawab, macam mana pula cerita kayak gangster yang bergaduh, macam mana pula cerita yang ada orang isap dadah apa semua. Benda ni bagus ke tak bagus untuk ditonton kan. Yalah, benda tu semua pengajaran lah. Pengajaran maksudnya pendidikan, maksudnya penerimaan dari segi didikan orang tua kepada anak-anak yang nak pergi tengok. So macam mana? Adakah macam Kai jawab tadi, adakah bila anak tanya, ayah nak jawab macam mana? Kalau pasal dadah, ayah tanya, anak tanya, tu apa tu ya? Itu jangan main, itu bahaya, itu nak tunjuk benda bahaya. Kan? Kalau dia tanya, "Yah, itu apa? Cuba ayah buat kat mak tu." Faham tak? Kan? Cuba ayah tengok bontok mak. Contohnya tu kan. So macam kurang bagus lah dari segi nilai dia lah. So itulah. Aku lagi nak tanya soalan. Tanya lagi? Okey, dia tak nak jawab sekarang. Penggunaan sound effect old school, penerimaan sound effect yang old school yang kita nampak, mungkin waktu dulu kita dibesarkan dengan filem-filem senario. Penerimaan terhadap sound effect sebegitu yang banyak digunakan oleh YouTuber dan korang rasa korang suka ke sound effect yang old school lah? Kita gunakan term dia old school. Macam mana? Okey, bagi aku benda ni maybe dia orang guna benda tu sebab kita dah biasa dengar. Macam sound effect macam tu kan. Kita dah biasa dengar, kita dah dibesarkan dengan sound effect itu. So maybe director guna sound effect tu, bahagian post guna sound effect tu sebab kita dah biasa, kita dah membesar dengan benda-benda macam tu. So penerimaan orang jadi senang lah. Tapi cons dia ada satu juga sebab kita ada generasi baru juga. Takut orang macam apa benda ni bunyi-bunyi lama. Itu ada cons dia juga, tapi ada pros juga at the same time. So Abang Rami macam mana? Okey, sebenarnya kita tengok design cerita tu sendiri. Okey, cerita tu kalau kita tengok design dia adalah apabila director berbangsa Cina yang buat cerita tu, dia more ke arah cerita-cerita Hong Kong. Okey, kalau kita nak tengok dalam tu dia punya fighting pun dia guna on slow motion yang dia orang buat slow mo. Kan? Stephen Chow punya style lah. Stephen Chow punya style. So that's why dia gunakan sound effect yang ke arah situ. Kan, ke arah situ. Rasa saya masih relevan lagi sound effect yang macam tu. Orang still lagi boleh dengar. Cuma perbezaan dia banyak digunakan dekat YouTube lah mungkin. Betul. Tapi pada saya itu tak ada masalah lah dari segi sound effect tu. Sebab mungkin nak balance dengan musical. Sebab ni komedi, musical komedi kan. So saya rasa okey, boleh terima lah, boleh terima. So dia tak ada lah buruk sangat lah. So aku tanya kau balik Akai, kau pula macam mana? Adakah benda tu repetitif ke ataupun benda yang boleh diterima oleh semua orang? Aku berbeza sikit pandangan daripada Abang Rami. Repetitif. Sebab kita perlu more kepada younger generation. Macam saya masuk ni, ada jokes-jokes yang saya gelak. Saya sebut pasal sound effect untuk jokes Ada jokes-jokes yang saya gelak. Dan ada jokes-jokes yang dia lawak, tapi disebabkan muzik yang keterlaluan, jadi membuatkan saya rasa sedikit potong lah kat situ. Lebih bagus jika dia orang menggunakan sound effect yang lebih moden. Pandangan saya lah. Sebab pandangan ni subjektif kan. Yalah, betul. So that's why saya cakap tadi, dia adalah satu benda yang subjektif macam Kai cakap, tapi dia adalah satu design. Kita masih lagi dalam topik jokes ataupun topik lawak ni, komedi slapstick. Dalam cerita ni dia banyak, macam saya cakap tadi, 60% adalah komedi double meaning, 40% lagi adalah slapstick. Jadi penggunaan komedi slapstick ni kan, iaitu komedi yang memaksa kita untuk gelak ni, adakah masih relevan?
Okay, bagi aku kadang benda ni it depends on apa, situation lah benda tu. Sebab jokes pun kita pun kena depends on situation. Macam separuh benda kita terpaksa buat benda tu jadi slapstick, separuh benda kita buat lawak tu benda biasa. So kalau situation dia kena buat lawak biasa, kena lah dengan lawak biasa. So, kalau situation cerita tu kena dengan lawak slapstick, kena lah lawak slapstick. Tapi sometimes akan, kalau benda tu jadi repetitive kan, kita akan nampak benda tu jadi try hard lah. Itu bagi aku lah. Director ni dia lebih more kepada Stephen Chow punya style. So dia lawak-lawak melampau, lawak-lawak over yang dilakonkan oleh Stephen Chow dalam cerita-cerita Stephen Chow, terutama Kung Fu Hustle ke apa ke. So itulah lawak dia. So dia nak bawa ke sini. Sebenarnya yang lebih nampak adalah dalam ni adalah pada babak pergaduhan. Sama ada pergaduhan flashback semasa dia kecil ataupun masa dia besar. So pergaduhan tu berlaku dalam keadaan Stephen Chow lah, saya tak boleh cerita lebih. So korang pergi tengok. So benda tu. Dan lawak-lawak lain yang berulang dalam ni. Angle yang sama, visual yang sama akan keluar, cuma dia tukar baju. Okay, aku ada soalan lah. Pasal dia ambil pelakon, ada seorang pelakon TikToker tu, dia berlakon sebagai watak Pak Leman tu. So macam kenapa dia ambil watak Pak Leman, ambil watak Pak Leman tu daripada TikTok, bukan daripada macam bintang-bintang tanah air yang dah sedia ada. Kenapa dia ambil watak orang, siapa nama dia? Nami, sorry, Nami. Kenapa ambil dia? Kenapa tak ambil orang lain, pelakon-pelakon lain? Okey, pemilihan pelakon sebenarnya dia berbalik kepada management lah, pihak pengurusan bersama dengan pengarah maupun campur tangan daripada penulis skrip. Okey, tapi kalau kita ikut design sekarang apabila ambil TikTokers ataupun influencer yang ada dalam cerita tu, dia bukan disebabkan production tu kekurangan bajet untuk nak bayar artis yang popular ataupun nak tinggalkan artis-artis lama. Sama juga pengambilan apa nama dia? Nami ni. Okey, kalau nak katakan kita abai pelakon-pelakon lama, tapi kenapa wujudnya Dato' Atan? Kenapa wujudnya hero Joy Daud? Kenapa wujudnya hero K. Rahman? Kenapa tak ambil hero-hero remaja sekarang? Kan? Hero remaja sekarang. Kenapa tak ambil yang tu? So, bukan untuk diorang abaikan, tapi dia lebih kepada untuk marketing. Okey, penggunaan influencer dalam ni adalah untuk marketing. Jadi, kemungkinan Nami ni dia ada follower dia sendiri. Untuk orang selalu tengok dia dekat TikTok, so kali ni orang nak tengok dia dekat layar perak. So itu adalah strategi marketing daripada pihak production lah. Itu saya rasa macam tu lah. Cuma karakter tu macam mana lah, dia tak berapa nak kena sebab tak study, kurang bukan maksudnya dia watak orang tua dan dia belum alami lagi. Dia belum tua lagi tapi dia buat. Tapi berbalik kepada saya kata tadi tu, design cerita ni diikut pada yang pada tu kan. So design, so jadi kita terpaksa menerima apa yang diberilah. Okay, ini soalan, kira soalan terakhir lah. Sebelum kita, macam biasa kalau kita nak tutup kita bagi rate kan. So kita soalan terakhir lah, pasal pengarahan. Kau macam mana Kai? Direction pada cerita ni, apa point, apa message yang dia nak sampaikan? Bagi saya ada mesej-mesej tu. Macam dia ketengahkan beberapa, contohnya logat Negeri Sembilan tu sendiri, dan dia ketengahkan juga adat-adat, contohnya macam tak sunat kahwin lambat, lambat sunat lambat kahwin. Lepas tu ada macam di penghujung cerita ni pun ada pakaian Minangkabau, semua tu kan. Di dalam poster di sini pun dia letakkan rumah Minangkabau di bahagian background dalam poster ni pun. Cuma bagi saya lah, dia tidak boleh menjual itu sahaja. Bagi saya pun mesej tu perlu lebih kuat lagi. Tu pandangan saya. Dari segi pengarahan, saya rasa pengarah dia memang nak mencipta satu sinemato yang hebat lah untuk cerita ni, dan dia nak bagi satu value yang besar terhadap cerita ni lah. Okey, terutama dari segi penggunaan angle-angle yang besar, drone shot, wide shot, lepas tu ialah pelbagai cara yang dia guna, maksudnya teknik-teknik penggambaran lah yang dia letakkan dalam ni. Dan kita kenal pengarah Cina, berbangsa Cina memang selalu akan explore benda-benda yang perkara macam ni, which is bagus.
dan saya sangat puji pada pengarah dia kerana membawa cerita Melayu yang pasal berkenaan dengan adat pepatih, dan cerita yang dibawa pula yang diarahkan ni berbahasa berdialek Negeri Sembilan. Sebelah sana kan, bukannya cakap KL apa semua ni kan. So jadi saya rasa saya patut bagi pujian kepada pengarah dan juga tim. Usaha yang sangat bagus lah. Usaha yang sangat bagus. Lepas tu konsep musikal yang ditampilkan dalam cerita ni sangat menjadi musikal lah. Bila apa yang kita faham pasal musikal adalah dalam satu story tu muzik dimainkan berkenaan dengan situation lah. Dan muzik dimainkan bukan background, muzik dimainkan di sini oleh pelakon dalam cerita tu. So banyak musikal yang ditampilkan, so kena dengan konsep dia, musikal komedi dalam ni. Lepas tu penggunaan lagu yang sangat bagus, digarap sendiri oleh dipantau sendiri oleh Datuk Atan. So kita pun sangat suka dengan lagu-lagu Datuk Atan sebenarnya, semua audiens pun suka. Dan dalam ni pula tambah lagi tiga orang tu semua boleh menyanyi. Kan? K. Rahman boleh menyanyi, Joy Daud memang kita tahu dia penyanyi kumpulan Aziz dulu. Atan, Datuk Atan memang seorang penyanyi yang sangat power. So saya rasa cerita ni sangat Nami pun sini boleh menyanyi. Ya, Nami pun sebenarnya dia pandai nyanyi. Orang cakap cikgu muzik kan. Sebelum kita tutup, macam biasa, rating. Kai lo, rating macam mana? 2/5. 2/5. Okey, tak nak tambah apa-apa, 2/5 je. Okey. Kalau bagi aku pula, so aku bagi 3 kan. Nak santai, nak tengok, nak relax, so boleh tengok, so aku bagi 3. Cakap cerita, saya bagi cerita ni 4/5 sebab dia mencapai objektif musikal komedi. Kita tutup Kaki Wayang untuk episod ni. So korang jangan lupalah, please promote industri tanah air kita dan tengok Gadis Jolobu di pawagam berdekatan anda. Jangan lupa saksikan Kaki Wayang episod seterusnya, dan jangan lupa like, share dan subscribe di ATV. Assalamualaikum dan ciao.